Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Zulaika binti Basri. Saya merupakan pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang Khulafa' Ar-Rasyidin iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Baiklah, Islam adalah agama yang memandang bahawa pemilihan, pelantikan serta ketaatan terhadap pemimpin merupakan suatu kewajipan bagi umat Islam. Meskipun Al-Quran dan Hadis tidak menjelaskan tentang metod memilih pemimpin, akan tetapi Al-Quran dan Hadis serta para sarjana Muslim telah memberikan gambaran yang jelas mengenai siapakah individu yang seharusnya dipilih dan seterusnya ditaati serta segala syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Justru, banyak aspek yang harus dilihat pada seseorang yang hendak dipilih sebagai seorang pemimpin. Sebagai contoh, tidak mahu pemerintahan yang tidak adil, tidak mengambil berat terhadap rakyat dan tidak amanah. Ini kerana rakyat akan memandang pemimpin dalam pelbagai hal. Oleh yang demikian, pemimpin perlu memberikan contoh yang baik kepada rakyat, tidak kira bangsa atau agama. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia terikat dengan 3 bentuk hubungan. Pertama, hubungan menegak, iaitu hubungan manusia dengan Allah. Dalam hubungan ini, manusia menerima pimpinan ilahi serta tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah dalam melaksanakan amanahnya. Kedua, hubungan dalaman, iaitu hubungan manusia dengan diri sendiri. Di tahap ini, manusia menggunakan ilmu nakliyah untuk mengembangkan ilmu akliyah yang mengandungi tanda-tanda kewujudan dan kebesaran Allah. Ketiga, hubungan melintang, iaitu hubungan antara manusia dan makhluk lain seperti haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dapat dilihat bahawa setiap manusia itu merupakan pemimpin kepada diri sendiri dan tidak semestinya menjadi pemimpin di dalam negara kerana ia adalah tanggungjawab setiap individu. Sayyidina Umar memeluk Islam setelah mendengar adik perempuannya membaca ayat-ayat Quran. Pengislaman beliau kemudiannya telah membawa pengaruh yang sangat besar kepada umat Islam. Ini disebabkan keberanian dan ketegasan beliau dalam menegakkan syiar-syiar Islam sehingga mencetuskan kegerunan dalam kalangan kafir Quraisy. Dengan kata lain, umat Islam telah beroleh keselamatan dan keamanan dengan kehadiran Sayyidina Umar sebagai benteng baru mereka. Keberanian dan kegagahan beliau tidak dapat ditandingi oleh musuh-musuh Islam. Sayyidina Umar telah menjadi sahabat Nabi yang paling kanan selepas Sayyidina Abu Bakar. Malah telah diberi kepercayaan untuk menyerajui tampuk pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin yang kedua. Selain itu, Sayyidina Umar juga seorang yang bersifat berani dan tidak gentar dalam menegakkan kebenaran. Bahkan, beliau juga seorang yang tegas dan adil di samping sangat ditakuti oleh ramai orang kerana keberaniannya yang taat kepada perintah Allah. Sayyidina Umar merupakan pemimpin yang berpandangan jauh, berfikiran terbuka dan sedia menerima pendapat orang lain kerana baginya, pemerintah yang bertanggungjawab dan amanah adalah seorang yang memikirkan orang bawahannya. Sayyidina Umar diberi gelaran Al-Faruq oleh Rasulullah yang bermaksud pemisah antara hak dan batil. Tambahan pula, beliau memiliki tubuh yang tegap dan gagah. Justru, beliau sangat dihormati oleh masyarakat Arab pada ketika itu kerana pada kelebihan yang ada pada beliau iaitu kekuatan fizikal dan mental. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah dan sampai kepada Nabi SAW, baginda bersabda, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan dalam masing-masing keduanya itu terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu dan jangan lemah semangat. Jika suatu perkara mengalahkanmu, maka katakanlah, ketentuan Allah telah ditetapkan dan suatu yang telah Dia kehendaki maka akan terjadi, dan jauhilah olehmu dari ucapan seandainya kerana sesungguhnya ungkapan seandainya membuka peluang kepada syaitan. Cara pelantikan Sayyidina Umar sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin apabila Sayyidina Umar Al-Khattab telah dilantik oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri sebagai pengganti beliau sebagai khalifah bagi mengelakkan perpecahan umat berlaku pada waktu yang kritikal. Setelah memerintah hampir 2 tahun 3 bulan, Sayyidina Abu Bakar ditimpa sakit tenat sehingga tidak mampu untuk pergi ke masjid. Hal ini menyebabkan beliau melantik Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai penggantinya. Pelantikan tersebut dilaksanakan setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Talhah bin Ubaidillah dan Usaid bin Hudair. Tidak ada satu pun di antara mereka yang membantah dengan pelantikan tersebut. Dapatlah dilihat bahawa setiap keputusan yang dibuat berdasarkan musyawarah dari ramai sahabat. Sayyidina Uthman meletakkan kepercayaan yang tinggi terhadap Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengarahkan Sayyidina Uthman untuk menulis wasiat beliau bagi pelantikan Sayyidina Umar sebagai khalifah.
Fakta sejarah Khulafa' Ar-Rasyidin ini menarik untuk diperhatikan apabila tidak ada satu pun pemilihan yang dibuat berasaskan keturunan atau memilih anaknya sebagai pengganti. Ternyata, amalan seterusnya yang terdapat dalam Bani Umayyah itu menyimpang daripada amalan khalifah yang 4 ini. Daripada contoh ini, dapat dirumuskan betapa Islam tidak memberi contoh pemilihan pemimpin berasaskan keturunan. Baiklah, kepimpinan dan dakwah Sayyidina Umar. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar, empayar Islam berkembang dengan pesat dan sebahagian daripada kawasan Parsi daripada empayar Parsi berjaya ditamatkan. Seterusnya, Islam juga telah menawan Mesir, Palestin, Syria, Afrika Utara dan Armenia daripada Byzantine. Ada di antara pertempuran ini menunjukkan ketangkasan tentera Islam seperti Perang Yarmouk yang menyaksikan tentera Islam yang berjumlah 40,000 orang menumpaskan tentera Byzantine yang berjumlah 120,000 orang. Hal ini mengakhiri pemerintahan Byzantine di selatan Asia Kecil. Sayyidina Umar banyak melakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan Islam seperti menubuhkan pentadbiran baru di kawasan yang baru ditakluk dan melantik panglima-panglima perang yang berkebolehan. Sayyidina Umar adalah watak penting dalam perjuangan Islam. Sikap yang perlu dicontohi adalah peranan beliau sebagai orang kanan Nabi SAW. Beliau tidak menjadi tukang angguk yang mengiyakan sahaja setiap daripada tindakan pemimpin. Beliau juga bukan pengampu yang kerjanya memuji sama ada baik ataupun buruk. Sebaliknya, beliau berani berbeza pendapat dan memperbetulkan apa yang difikirkan salah. Nabi di awal dakwah memang menyembunyikan dakwahnya. Tetapi setelah Umar dan Hamzah memeluk Islam, baginda mula merubah metod dakwah. Sejak hari itu juga, Sayyidina Umar menjadi orang yang sangat penting dalam perjuangan Islam. Bukan sahaja pada keberaniannya, tetapi yang lebih penting adalah sentiasa memikirkan jalan terbaik untuk Islam. Baiklah, ciri-ciri kepimpinan yang ada pada Sayyidina Umar, yang pertama adalah adil. Berlaku adil, wara', takwa dan berakhlak mulia adalah sifat penting yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Sikap itu yang ada pada Sayyidina Umar. Al-Mawardi menjelaskan bahawa keadilan yang dimaksudkan ialah benar dalam percakapan, beramah, bencikan perkara-perkara yang haram, memelihara diri daripada melakukan dosa, mengelak diri dari syubhah, sentiasa tenang sama ada dalam keadaan suka maupun duka, dan zuhud tentang hal keagamaan serta keduniaan. Oleh sebab itu, pemilihan pemimpin juga mestilah adil, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, berkebolehan dalam politik, pentadbiran dan perperangan. Syarat ini bertujuan melahirkan pemimpin yang bukan sahaja berilmu atau pakar dalam sesuatu bidang ilmu, malahan pandai pula mentadbir politik negara seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat. Kewibawaan pemimpin dalam semua bidang tersebut amat penting agar pemimpin boleh menjalankan pentadbiran dengan cekap. Ini adalah kerana politik dan pentadbiran yang baik akan menjamin peningkatan taraf keselamatan umat Islam. Di samping itu, ia juga mestilah berani dan tegas dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menegakkan kebenaran Islam. Oleh kerana itu, ilmu pengetahuan merupakan syarat utama untuk menjadi seorang pemimpin. Mereka sepatutnya mengetahui kebenaran hakiki di sisi Islam. Kebenaran Islam perlu ditegakkan meskipun ia boleh mengunggut kepimpinan dan darjat seseorang pemimpin atau mungkin menimbulkan kepayahan, kepahitan dan kesukaran. Oleh itu, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Begitu firman Allah yang bermaksud, Nabi-Nabi yang telah lalu itu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah serta mereka takut melanggar perintahnya. Dan mereka tidak boleh takut kepada sesiapa pun melainkan kepada Allah. Dan cukuplah Allah menjadi penghitung segala yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk membalas mereka. Beralih pula pada sumbangan Sayyidina Umar. Daripada aspek pentadbiran, pembentukan pentadbiran di peringkat jabatan secara rasminya dilaksanakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau telah membentuk Jabatan Ketenteraan dan Jabatan Cukai. Jabatan Ketenteraan menguruskan ketenteraan termasuk dari segi pakaian dan pengangkutan serta membuat bayaran gaji dan allowance kepada tentera dan orang di bawah tanggungan mereka. Manakala, Jabatan Cukai pula merupakan perbendaharaan negara yang bertanggungjawab terhadap pengurusan harta negara termasuk mencetak wang, mengurus kemasukan dan pengeluaran wang dan sebagainya. Beberapa jabatan penting telah dibentuk bagi memenuhi keperluan dan perubahan masa selaras dengan perkembangan tamadun Islam. Selain itu, beliau juga membentuk satu majlis syura yang merupakan lembaga atau majlis perunding yang tertinggi. Ianya terbahagi kepada dua, iaitu Majlis Syura Tertinggi dan Majlis Syura Am. Anggota Majlis Syura Tertinggi terdiri daripada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Muaz bin Jabal.
Semua perkara yang melibatkan masalah politik, keselamatan dan sosial negara akan dibincangkan bersama-sama dalam majlis tersebut. Majlis Syura ini juga bertanggungjawab menentukan polisi negara dalam soal pemerintahan dalaman dan hubungan luar. Melalui sistem Syura, Saidina Umar dapat mengetahui sebarang permasalahan yang berlaku. Malahan, beliau juga mengalu-alukan sebarang pandangan luar sama ada daripada sahabat maupun rakyat. Seterusnya, bagi bidang kehakiman pula, wujud institusi kehakiman. Langkah sedemikian dilaksanakan kerana beban tugas seorang gubernur semakin berat berikutan perkembangan atau perluasan daerah atau wilayah yang menerima agama Islam. Bagi aspek sosial, Saidina Umar memerintahkan pengumpulan ayat Al-Quran kerana ia juga dititik beratkan. Beliau mencadangkan supaya ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan di dalam sebuah kitab meskipun tidak pernah dilakukan ketika zaman Rasulullah SAW. Tujuan menyelamatkan ayat-ayat suci ini ialah supaya ianya tidak hilang dan masih dapat dibaca oleh generasi yang akan datang. Buktinya, sehingga sekarang Al-Quran masih kekal dan menjadi sumber utama bagi umat Islam dari dulu sehingga sekarang. Justru, ia perlulah dijaga dan dipelihara dan tidak boleh disalahgunakan oleh sesiapa sahaja kerana Al-Quran merupakan kalam suci Allah untuk umatnya. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya kami yang menurunkannya dan kami juga yang memeliharanya. Saidina Umar mementingkan kegiatan ilmu dan pelajaran. Pelbagai langkah telah dilakukan oleh Khalifah Umar untuk mengembangkan pelajaran Al-Quran. Beliau menyediakan guru-guru bagi mengajar pelbagai ilmu berhubung dengan keilmuan dan dihantar ke serata tempat bagi yang memerlukan serta diberi gaji yang lumayan. Sekolah-sekolah ditubuhkan di masjid-masjid bagi mengajar pelajaran Islam di seluruh wilayah Islam. Umat Islam diwajibkan menghafal surah-surah tertentu di dalam Al-Quran bagi menghuraikan prinsip-prinsip utama ajaran Islam seperti surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah dan sebagainya. Kewafatan Saidina Umar. Saidina Umar telah diserang oleh Abu Lulu'ah ketika sedang menunaikan solat subuh. Walaupun beliau mendapat luka yang parah akibat daripada serangan itu, beliau tetap meneruskan solat subuh setelah meminta bantuan Abdul Rahman bin Auf untuk mengubat lukanya. Saidina Umar radhiyallahu anhu telah wafat pada tahun 23 Hijrah. Beliau meminta untuk disemadikan bersebelahan dengan makam Rasulullah dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, pemerintahan telah diserahkan kepada Saidina Uthman bin Affan. Ketika Saidina Umar sakit, beliau telah meninggalkan wasiat dan telah menulis nama 6 orang calon yang akan menggantikan beliau. 4 orang daripada calon tersebut telah mengundurkan diri, melainkan Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Para sahabat telah bermusyawarah untuk memilih calon pengganti yang sesuai bagi memilih khalifah yang ketiga. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memilih Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai pemimpin. Sebagai kesimpulan, berdasarkan perkembangan dan sumbangan yang telah diberikan oleh Saidina Umar Al-Khattab, kita dapat simpulkan bahawa beliau sesungguhnya merupakan seorang pemimpin yang mempunyai pandangan yang jauh. Sumbangan dan perkembangan yang telah diperkenalkan oleh beliau seperti sistem penjara, institusi kehakiman dan Baitul Mal masih kekal dan dilaksanakan sehingga sekarang. Bahkan, Islam sangat mengambil berat dan memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap institusi kepimpinan. Kepimpinan yang berkesan diukur dengan bertambahnya yang makruf dan berkurangnya yang mungkar di kalangan masyarakat. Pimpinan Islam yang digerakkan oleh kepentingan diri, mempertahankan status quo dan seumpamanya tetap tidak akan menepati kehendak pimpinan Islam. Oleh itu, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah kepada dunia atau wanita yang dicintainya, maka ia berhijrah kepada perkara yang menjadi tujuannya. Sekian, terima kasih.